Ashraf Azman. Saya merupakan pelajar Universiti Malaysia Pahang dari Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Teknologi Otomotif. Hari ini saya akan menemu ramah rakan saya untuk bertanyakan mengenai etika dan peradaban. Okey, saya akan memperkenalkan rakan saya. Okey, Cik boleh gunakan nama? Saya Muhammad Amir, Abdul Khalid. Umur saya 30 tahun. Cik berasal dari mana? Saya berasal daripada Pulau Pinang. Okey. Cik bekerja sebagai apa? Saya kerja sebagai supervisor, technical advisor di Pulau Buah. Dia nak saya tahu macam kelebihan ataupun kegemaran Cik dalam apa yang Cik boleh buat. Kalau tanya kemahiran, saya lebih kepada technical lah. Technical bagi automotif. Pengalaman lebih kurang 8 tahun bagi automotif. InsyaAllah lah boleh lah tu. Kalau nak tanya tentang technical boleh jumpa lah. Kalau bertanyakan tentang automotif, mungkin boleh InsyaAllah sedikit boleh bantu. bantu lah. Boleh bantu. Kalau kita akan teruskan dengan soalan. Baik, boleh InsyaAllah boleh. Okey, Cik Ami boleh saya tanya Cik Ami ya? Boleh. Cik Ami boleh teruskan kepada soalan. Boleh. Cik tahu tak apa yang Cik Ami faham tentang etika dan peradaban? Etika dan peradaban. Etika ni bagi saya dia macam satu disiplin ataupun peraturan yang kita gunakan dalam seharian kita untuk menentukan sesuatu perkara yang kita boleh ikut lah. Contohnya kita boleh pilih benda itu betul ataupun salah. So, benda itu perlulah ada dalam masyarakat kita. Peradaban itulah lebih kepada macam kita punya kata kesusilaan, kita punya hormat menghormati antara satu sama lain. Sebab dalam Malaysia ni banyak kita hidup dalam berbilang bangsa. So benda tu ada perbezaan. Maksudnya kita ada perlu kita menghormati dan dia orang pun perlu hormati kita juga. Ya, persefahaman Antara kaum tu perlu ada lah. Kalau tak ada tu mungkin akan pecah kaki sikit benda tu. Itu perlunya sebab kita hidup dalam satu negara yang banyak kaum. So kita perlu faham satu sama lain. Itu pengalaman bagi saya. Cik Ami, kita teruskan pada soalan kedua. Okay, saya nak tanya tentang apakah pesan etika dalam kehidupan seharian kita? Pesan etika, kalau kita ikut betul-betul ataupun kita aplikasikan dalam kehidupan harian kita, dia boleh mendatangkan orang kata membentuk sifat ataupun nilai-nilai kasih sayang dalam masyarakat, dalam diri kita. Dia boleh mendatangkan satu orang positif. So, bila kita buat baik pada orang, orang pun akan buat baik pada kita balik. Sebaliknya lah, benda tu akan rotate, akan pusing. Kalau macam tadi, macam contohlah etika pekerjaan ni, macam kita ada etika kerja, maksudnya kita datang awal apa semua, itu akan satu nilai-nilai mulia itu display bertanggungjawab. Etika dalam pekerjaan pun benda yang mudah untuk diaplikasikan sebab kita seharian kita lebih pada pekerjaan, duduk di tempat kerja. Macam contohnya kita datang awal kita kerja, kita datang awal, kalau kita datang lewat mungkin kita menyusahkan kawan kita yang lain. Macamlah kerja yang kita patut buat tapi kawan kita kena take over sementara kita lambat tu, benda tu tak elok lah kan. Contohnya macam kerja kita tapi kita tak buat, kawan kita kena ambil, benda tu akan datangkan satu benda yang negatif pada kita punya dalam persekitaran tempat kerja tu. Itu yang tak best tu. Jadi kita kata etika yang positif, etika yang baik menyebabkan kita bekerja ataupun hidup dengan aura yang positif, dalam suasana yang positif. Ini benda yang kita buat, orang lain tu akan ikut benda yang baik juga. Itu contohnya lah. Teruskan soalan ketiga. Okay, saya nak tanya macam ni, pesan etika kepada politik di negara kita semasa. Saya ambil boleh dekat kita boleh tengok masa negara Malaysia dilanda pertama kali dilanda orang kata krisis dunia COVID-19 kan, COVID-19 mana masa tu bila PM umumkan lockdown ataupun perintah kawalan pergerakan, rakyat Malaysia, kita ambil contoh yang positif dia, rakyat Malaysia tak memberontak, tak nampak pun, tak ada pun keluar buat rusuhan apa semua, tak nampak benda-benda macam kata
kes-kes kecurian ke ataupun cuba menghalang kerja-kerja pegawai awam kan. Ada pun isu bukan daripada rakyat Malaysia lah kot, mungkin daripada warga negara luar lah yang kita tak boleh nak kawal kan benda tu. Tapi kalau dalam Malaysia sendiri, rakyat-rakyat Malaysia saya nampak mereka ikut saranan kata daripada PM kita, supaya duduk rumah, stay at home ni kan. Mereka ikutlah, kita nampak benda, kita nampak ikut, dan rakyat Malaysia bersabar, tak ada buat perkara-perkara yang negatif kan, mencuri, pecah rumah apa, kita tak nampak lah isu ni kan. Mungkin ada tapi mungkin kita terkecil lah kot kan. Kita pun satu dua gitu lah, tak adalah. Kita ambil contoh macam negara US contohnya, keluar beramai-ramai apabila dengan punya presiden umum lockdown, keluar ramai-ramai berontak, curi kedai, pecah kedai ni kan. Kat Malaysia tak berlaku benda tu. Kita boleh ambil contoh lah, itu salah satu perkara yang kata etika yang bagus ada pada rakyat Malaysia. Ikut saranan PM kita, stay betul, jangan ke mana, jangan ke sana ke sini. Rakyat Malaysia tak buat benda tu. Kita nampak jalan pelongang kan, kosong kan. Alhamdulillah lah. Itu saya memang respect rakyat Malaysia punya etika dan adab yang bagus. Cik Amy boleh tak berikan contoh etika ni dalam mempengaruhi ekonomi negara? Contoh-contoh dia. Contoh bagaimana etika boleh mempengaruhi ekonomi negara. Contoh dia, kita ambil tempat yang terdekat lah, yang hari-hari lah kita duduk. Lebih daripada rumah, kita duduk tempat kerja kita sendiri lah. Kerja kita sendiri, etika yang kita boleh amalkan ialah etika orang kata bekerjasama lah, bekerjasama. Kita buat kerjasama, kita ada satu orang kata perkataan teamwork ataupun kerja berpasukan. Bila ada sifat teamwork, kerja berpasukan dalam kita punya syarikat ni, kita selain kita tingkatkan ekonomi kita punya company syarikat ni, bila ekonomi syarikat stable, dia pun menyumbang kepada peningkatan ekonomi negara lah, dalam dia punya output dia kan. Contohnya, tak payahlah kita lewat-lewatkan kerja kan. Bila kita lewat-lewatkan kerja kita, orang lain ataupun kita punya rakan yang perlu ambil beban kerja kita tu, benda tu akan melambatkan ataupun memperlahankan ekonomi syarikat. Banyak masa terbuang, waste, kita panggil waste. Benda tu boleh kita kontrol kalau ada benda tu, kalau ada sifat bekerjasama dalam pasukan. InsyaAllah boleh. Okey, Cik Amy, ini mungkin ada soalan terakhir. Saya nak tanya Cik Amy pada tadi, boleh tak Cik Amy bagi kesimpulan lah, baik buruk etika ni dalam sesebuah masyarakat? Kesimpulan ni kan, dalam masyarakat kita ni, etika yang baik kena diikut. Contohnya, kita perlu tepati masa. Kalau kita buat contoh, kita ada appointment, misalnya di hospital besar kan, apa-apa sajalah appointment ni, kita perlu tepati, datang tepat pada masanya supaya sesuatu proses tu dapat dipercepatkan. Tak adalah ganggu masa orang lain pula. Dan contoh yang tak baik pula, kita ada setengah tu tak boleh ikut peraturan yang telah ditetapkan. Kita ambil contoh paling mudah, kita tengok pada kenderaan di atas lebuh raya lah, dia ada tetapkan had limit kelajuan, contoh 110 km kan. Dia ada je kenderaan yang tak ikut had limit tu, dia orang bawa lagi ikut dan 200 km sejam kan. Buruk dia tu bukan dia seorang yang dapat. Kalau kata apa-apa kemalangan, dia akan melibatkan orang lain juga. Kesian orang lain tu ikut hak ini kan, tapi tiba-tiba orang tu kena tanggung dia punya apa yang dia buat. Itu tak baik lah. Benda tu perlu ikut lah. Kalau peraturan yang ada, ikutlah, jangan tak ikut. Menyebabkan masalah-masalah yang kita tak tahu apa. Kesian orang lain. Ya, itu saja. Macam ni, okey. Terima kasih Amy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menemu lamah salah seorang responden perempuan mengenai video untuk etika dan peradaban Seksyen 27P. Sebelum saya membuat video tersebut, saya ingin memperkenalkan nama saya dahulu, iaitu sebagai
mengajukan soalan kepada responden dan nama saya ialah Ahmad Afiq Uzair bin Nur Fazil. Nombor ID VB19020 daripada Universiti Malaysia Pahang. Assalamualaikum. Saya Ahmad Afiq Uzair, pelajar tahun 1 daripada Universiti Malaysia Pahang, ingin menemu bual mengenai etika dan peradaban. Bolehkah saya menemu bual Encik? Waalaikumsalam. Silakan untuk menemu bual saya. Jika tidak keberatan, boleh saya tahu nama dan umur Cik? Nama saya Nur Akilah Syabika binti Nur Fazil. Umur saya 22 tahun. Boleh saya panggil Cik Akilah? Ya, boleh. Panggil saya Cik Akilah. Cik Akilah berasal dari mana? Saya berasal daripada Marang, Terengganu. Apakah pekerjaan Cik Akilah? Saya sekarang bekerja di dalam bidang oil and gas. Dah bekerja sebagai ward leader. Okey, baiklah. Saya akan bertanyakan 5 soalan yang saya sudah sediakan tempoh hari mengenai etika dan peradaban. Okey, soalan nombor 1 ialah apakah etika dan peradaban daripada pendapat Encik Akilah? Pada pendapat saya, etika dan peradaban ialah mengenal pasti sistem, tahap perkembangan kemajuan dan kebudayaan merentas bangsa dalam mengukuhkan kesepaduan sosial. Okey, baiklah. Soalan nombor 2, kesan etika kepada budaya di negara ini. Apakah kesan yang bagi pendapat Cik Akilah? Kesan etika kepada budaya ialah kehidupan zaman moden ini telah menjadi lebih kompleks, di mana ia memerlukan wang ringgit dan barang keperluan asas untuk meneruskan hidup. Ia sedikit sebanyak boleh mengubah budaya dan cara pemikiran kita. Cik Akilah memberi contoh etika dalam mempengaruhi pendidikan negara. Contoh etika dalam mempengaruhi pendidikan negara ialah pendidikan hanyalah sekadar mempersiapkan generasi muda untuk berharmoni di tengah masyarakat luas. Oleh itu, bentuk pendidikan lebih berupa mewariskan wawasan, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk bertahan hidup kepada generasi seterusnya. Pada pendapat Cik Akilah, adakah teknologi mempengaruhi sedikit sebanyak etika sesebuah tamadun bagi pendapat? Pada tahun 2020, teknologi telah berkembang dengan pesat dan pantas tanpa kita sedari. Tidak seperti dahulu kala yang hanya bergantung kepada manusia semata-mata selari dengan arus kemodenan yang terjadi di dunia ini. Sebagai contoh, rangkaian internet yang laju dan tidak perlu masa yang lama ingin mencari sesuatu, manakala internet kini yang semakin hampir dengan semakin hampir dengan 5G pada masa yang terdekat. Dari segi perbuatan kereta, mereka tidak hanya bergantung kepada manusia, mereka juga bergantung kepada robot. Ini kerana robot mempunyai kerja yang pantas dan tidak membutuhkan masa yang lama untuk berehat. Seiring dengan revolusi 4.0, dunia masa kini mengalami perubahan dan perkembangan sumber teknologi moden. Pelbagai bentuk inovasi dan ciptaan teknologi tinggi yang dihasilkan sehingga memberi impak kepada kepesatan pembangunan teknologi canggih yang membawa dunia ke arus baru. Kepesatan teknologi moden ini telah memberi kesan yang besar dan mengubah lanskap kehidupan manusia, tidak mengenal usia. Bagi pandangan saya, teknologi pada masa kini telah mempengaruhi etika sesebuah tamadun pada masa kini kerana kelajuan internet yang tiada had dan semakin pantas sabang hari telah mengubah sikap sedikit sebanyak
Teknologi juga mempunyai banyak kebaikan, tapi ia bergantung kepada individu mahu memilih yang baik ataupun yang buruk. Baiklah, ini soalan terakhir, itu soalan kelima. Adakah Encik Akilah berpendapat bahawa etika dapat mewujudkan pemantapan kesepaduan nasional? Etika, bagi pendapat saya, etika dapat menggabungkan semua pihak ke dalam dapat memantapkan kesepaduan nasional. Bagi kesimpulan etika dalam sosial masyarakat, Etika dalam sosial masyarakat boleh dikategorikan kepada banyak jenis, iaitu etika kepada orang tua, etika kepada pergaulan dengan rakan sebaya, etika pergaulan dengan orang yang lebih muda dan lain-lain. Jadi kesimpulan yang saya dapat simpulkan di sini ialah kita perlu menghormati tidak kira tua ataupun muda jika mahukan diri kita dihormati oleh orang lain. itu saja soalan daripada saya. Terima kasih Cik Akilah kerana memberi kerjasama yang baik dalam menjayakan video saya bagi etika peradaban 27P. Terima kasih Cik Akilah kerana memberi kerjasama. Maafkan saya jika ada salah silap ataupun sebagainya. Mohon saya letakkan ini sebagai rujukan ya. Sama-sama. Saja daripada saya, maafkan jika ada salah silap penggunaan kata ataupun sebagainya. Apa yang baik semua itu datang daripada Allah. Apa yang kelemahan itu semuanya datang daripada diri saya sendiri. Okey, terima kasih semua.